Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Tuan-tuan sidang jamaah yang dihormati sekalian, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan kurnia dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga merafak syukur yang setinggi-tingginya atas nikmat ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk kita mendapat mutiara-mutiara hikmah yang cukup berharga dari huraian para ulama besar seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah. InsyaAllah kita teruskan sedikit lagi satu muka lagi tentang perbahasan mengenai kisah Imam Abu Hanifah yang menunjukkan satu bentuk kehidupan yang cukup bersepadu ilmunya. Walaupun beliau seorang faqih yang hebat, yang kita kenali sebagai seorang imam mazhab yang besar, iaitu mazhab Hanafi, tetapi seperti mana yang dibicarakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, Imam Abu Hanifah ini merupakan seorang yang begitu zuhud kehidupannya dan sungguh kuat ibadatnya, dan amat mementingkan soal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mementingkan hal kerohanian dalam kehidupan. Inilah yang sangat penting kita ambil pengajaran dari apa yang dibicarakan oleh Imam Al-Ghazali ini. Dari segi kita jangan hanya menekankan satu bentuk ilmu sahaja dalam kita mempelajari agama ini. Kita sedia maklum antara ilmu yang popular dalam kalangan masyarakat Islam ni ilmu fiqh. Kenapa? Kerana ilmu fiqh ni ilmu yang lebih mudah dari segi ia berkaitan dengan amalan. Jadi perbahasan ilmu fiqh itu jelas, hukumnya pun jelas. Kalau tak jelas tanyalah ustaz atau tanyalah ustazah, kan. Tapi hukum hakamnya tu akan dijelaskanlah, kerana dia merupakan bab amalan. Tetapi agama bukan sekadar amalan. Agama bukan sekadar ritual. Solat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita itu hanyalah cerminan kepada satu aspek yang lebih penting dalam agama, iaitu aspek dalaman kita, aspek akidah, aspek rohaniah, hati dan jiwa. Dan aspek akidah dan jiwa ini dia lebih sukar kerana dia tidak zahir, kan? Dia bukan macam amalan tadi, dia benda yang zahir kita lakukan. Aspek hati ni siapa yang boleh tahu, kan? Aspek amalan, solat, orang boleh nilai solat kita tu okey ke tidak dengan amalan kita, rukuk kita, sujud kita, qiyam kita betul ke tidak. Tapi aspek hati kita boleh nilai. Kita pun tak tahu, kan. Nampak macam hebat, khusyuk, tapi entah-entah dia khusyuk memikirkan macam mana bisnes dia ni dan nak lingkup, kan. Kan tengah fikir macam mana strategi tengah solat. Jadi luarnya nampak betul, fiqahnya nampak betul, tetapi akidahnya kita tak tahu. Tasawufnya kita tak tahu, khusyuknya kita tak tahu dia khusyuk ke tidak. Itu hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Sebab itu kata Rasulullah, nahkum bil zawahir wallahu yatawallas sarair.
kita berhukum dan hukum zahir saja. Kalau dia betul solat dia tengok tu sahlah, tapi diterima ke tidak hanya Allah Ta'ala sahaja yang akan tahu. Hanya Allah Ta'ala saja akan menerima solat kita itu sah atau tidak. Sebab itu tadi imam baca ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. 2 kali imam ulang tadi. Neraka waillah kepada orang-orang yang solat. Maknanya orang yang solat pun boleh masuk neraka. Yang mana yang masuk solat, yang masuk neraka orang yang solat itu, yang itulah yang sahun, yang dalam solatnya itu dia lalai. Yang tadilah yang mungkin luarannya okey, tetapi khusyuknya, i'tiqadnya betul ke tidak, entah dia tak percaya kepada Tuhan. Dia solat tu mungkin ada kepentingan-kepentingan yang lain. Itu sebab penting, kata Imam Al-Ghazali, beliau membawa bukti-bukti yang jelas hatta dalam kehidupan imam-imam besar fiqh seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik pun mereka ini bukan sekadar mementingkan fiqh, walaupun mereka menulis tentang kitab-kitab fiqh, tetapi mereka sendiri dalam kehidupan amat mementingkan hal-hal akidah, hal-hal kerohanian, hal-hal hati dan jiwa. Malah ketakwaan kepada Allah Ta'ala pun cukup tinggi dalam kalangan para ulama fiqh ini. Jadi kita nak jadi hebat macam Imam Abu Hanifah susahlah, tapi paling kurang kita ambil manfaat dan pengajaran dari bagaimana ulama-ulama ini menyeimbangkan antara satu ilmu dengan satu ilmu yang lain, kan? Jadi kalau kita belajar, misalnya janganlah hanya belajar fiqh saja, kena belajar juga akidah, kena belajar juga kerohanian, tasawuf, akhlak, supaya agama yang kita pegang dan yang kita amalkan itu sempurna, luar dan dalam. Solat kita itu bukan solat luar saja, tapi kita solat yang paling penting kita betul-betul beriman dengan Allah Ta'ala. Kita benar-benar tunduk, bukan sekadar tunduk badan kita, tetapi tunduk hati dan jiwa kita. Mungkin ramai orang yang dari segi badannya tunduk, tapi hatinya bongkak dengan Allah Ta'ala. Hatinya mungkin takabur, hatinya mungkin penuh dengan kepentingan-kepentingan duniawi, bukan kepentingan kepada Allah dan hari akhirat. Jadi itulah pentingnya perbahasan Imam Al-Ghazali ini dalam menjelaskan ulumuddin. Sebab itu kitab besarnya itu dipanggil Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Ilmu agama harus difahami begitu, kata Imam Al-Ghazali. Okey, kita sambung surat 122. Sedikit lagi tentang Imam Abu Hanifah. Adapun ilmunya dengan jalan akhirat dan jalan urusan agama serta pengetahuannya tentang Allah Azza wa Jalla, maka dibuktikan oleh kesangatan takutnya kepada Allah Ta'ala. Jadi Imam Abu Hanifah ni sangat takut dengan Allah Ta'ala, kuat ketakwaannya kepada Allah Ta'ala, dan zuhudnya terhadap dunia. Dia juga seorang yang zahid, seorang yang amat tidak menekankan, tak mementingkan hal-hal yang keduniaan. Berkata Ibnu Juraij, Ibnu Juraij ini namanya adalah Abdul Malik Abdul Aziz Ibnu Juraij. Dia seorang tabi'in, dan juga seorang faqih dan juga seorang muhaddis. Beliau memberikan kesaksian terhadap Imam Abu Hanifah dengan mengatakan, telah sampai kepadaku tentang orang negeri Kufahmu, yakni Nu'man bin Thabit. Dia telah mendengar berita tentang Nu'man bin Thabit, iaitu Imam Abu Hanifah lah namanya, Nu'man, bahawa ia seorang yang sangat takut kepada Allah Ta'ala. Ini maknanya apa orang kata, bukti ataupun saksi kepada kehebatan dan kekuatan takwa Imam Abu Hanifah. Dan bukti atau saksinya bukan orang sebarangan, juga seorang ulama besar, seorang faqih, seorang muhaddis, seorang yang berwibawa membawakan berita tersebut.
Ni kadang-kadang saksinya tu penyokong dia kan. Contohlah kan, penyokong dia. Memanglah semua bos bagus saja. Tapi ini bukan penyokong ni. Ini ulama lain yang mengenali Imam Abu Hanifah, memberikan testimoni kepada kehebatan Imam Abu Hanifah itu. Ini barulah real punya testimoni kan. Bukan testimoni iklan radio tu kadang-kadang, betul ubat ni bagus, saya dah makan. Padahal kawan penjual tu. Contoh ni tak ada kena-mengena dengan mana-mana radio di Malaysia, ni dekat Afrika punya radio. Berkata Syuraik An-Nakhai, ini seorang lagi ulama, mengatakan bahawa adalah Abu Hanifah seorang pendiam, selalu berfikir dan sedikit berbicara dengan manusia. Padahal hebat kan, seorang faqih yang hebat, kitabnya dirujuk, dibaca, tetapi karakter ataupun sifat individu Imam Abu Hanifah itu sendiri dia tak banyak bercakap. Tak banyak bercakap. Dan itu tanda dia berfikir, dia selalu berfikir. Ada juga orang tak bercakap tapi tak fikir juga, kan? Senyap aja, tapi tak ada apa-apa, kan? Bila ditanya pun tak tahu. Ini bukan, ini diam-diam berisi, ya. Dan memang ada hadis yang mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat, hendaklah dia berkata benda-benda yang baik atau dia senyap saja. Inilah Imam Abu Hanifah. Kalau dia bercakap benda-benda yang baik, dia fatwa, dia ijtihadnya, kuliah hanya kalau dia mengajar. Yang lain dia senyap, dia tak banyak cakap, kan? Kat kedai kopi dia tak cakap banyak. Dia tak pergi pun kedai kopi agaknya, kerana tumpuannya hanya kepada ilmu. Tapi yang kat kedai kopi bising-bising tu hanya orang kata apa, sembang kedai kopi, kan? Tapi fitrah orang yang berilmu itu antara lain seperti mana yang ada pada Imam Abu Hanifah, dia seorang yang pendiam, selalu berfikir dan sedikit bicara dengan manusia. Inilah, kata Imam Al-Ghazali, antara tanda-tanda yang tegas dari ilmu batin. Maknanya orang yang hebat dari sudut kerohaniannya, antara tandanya ialah tidak banyak bercakap. Dia lebih banyak merenung, tafakur, tazakur. Dia banyak berfikir, banyak mengingati Tuhan dan lain-lain lagi. Barang siapa bersifat pendiam dan zuhud, maka telah memperoleh semua ilmu pengetahuan, kata Imam Al-Ghazali. Demikianlah sekelumit dari peri kehidupan tiga imam besar. Kita dah bicara tentang tiga imam besar, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Ini merupakan tiga tokoh yang amat hebat, tapi kehebatan mereka lebih dalam bidang ilmu fiqh. Tetapi Imam Al-Ghazali memang sengaja mencari tokoh-tokoh imam fiqh kerana nak membuktikan bahawasanya walaupun mereka ini hebat dalam fiqh, tetapi mereka juga hebat dalam ilmu-ilmu yang lain, dan ilmu-ilmu yang selalunya orang tak nampak kehebatannya itu, iaitu ilmu akidah dan ilmu kerohanian. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal, ada seorang lagi. Kalau kita ingat mazhab kan ada 4 kan yang besar. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali. Kenapa dia tak cerita tentang Imam Ahmad bin Hanbal? Sebab nak habis dah ni, bab tentang cerita-cerita ni nak habis dah. Jadi kata Imam Al-Ghazali, adapun Imam Ahmad bin Hanbal ini, dan ada satu lagi Imam Sufyan Ats-Tsauri, dia pun ada mazhabnya juga, Sufyan Ats-Tsauri ni. Tetapi mereka ini, kata Imam Al-Ghazali, pengikut keduanya adalah kurang. Mungkin tidak signifikanlah untuk dijadikan contoh bila dibandingkan dengan pengikut imam yang 3 tadi, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Pengikut Sufyan Ats-Tsauri adalah kurang dibandingkan dengan pengikut Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau yang ke-5 tu, iaitu Imam Sufyan Ats-Tsauri, lagilah tak ramai pengikutnya. Hari ni pun kita tak ada kan, tidak ada fiqh ataupun mazhab Ats-Tsauri, tak ada. Mazhab Hanafi ada,
Mazhab Maliki ada, mazhab Syafi'i ada, tapi mazhab Imam Sufyan Ats-Tsauri tak ada. Imam Hambali ada tetapi tidak ramai. Saudi itu pun walaupun dikatakan Hambali, tapi kalau kita tanya tak juga dia kata Hambali. Dia kata dia Quran Sunnah, kan? Jadi yang betul-betul Hambali ni tak banyaklah. Tetapi kemasyhuran dua imam ini, walaupun mereka tidak ramai pengikut, kemasyhuran dua imam ini, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Sufyan Ats-Tsauri ini memang hebat sebagaimana tiga imam yang telah dibicarakan. Hebat dengan wara' dan zuhud. Seorang yang mereka adalah orang yang begitu menekankan tentang kerohanian. Seluruh isi kitab ini penuh dengan cerita-cerita mengenai perbuatan dan perkataan keduanya. Walaupun Imam Ghazali tak bagi cerita yang khusus tentang Imam Ahmad bin Hanbal dan Sufyan Ats-Tsauri, tapi di seluruh kitab Ihya ni banyak petikan-petikan daripada kedua tokoh ini. Jadi tak cerita pun tak apa, nanti akan ada kata-kata hikmah dan cerita-cerita berkaitan dengan dua imam yang tidak dibicarakan secara khusus tadi. Maka lihatlah sekarang, kesimpulan daripada bab ini, kata Imam Al-Ghazali, lihatlah sekarang tentang perjalanan hidup imam yang tiga yang telah dibicarakan, dan perhatikanlah bahawa segala keadaan tersebut, perkataan dan perbuatan mereka itu tentang berpaling dari dunia dan menumpahkan seluruh perhatian kepada Allah Ta'ala adalah dihasilkan oleh semata-mata adakah dihasilkan oleh semata-mata pengetahuan tentang cabang-cabang fiqh. Apa maksudnya? Imam Ghazali kata, cuba tengok tokoh-tokoh yang telah aku ceritakan ni, kehebatan mereka itu sebenarnya adakah datang dari kehebatan mereka menghuraikan persoalan-persoalan hukum fiqh, atau sebab benda lain? Kan? Adakah dihasilkan oleh semata-mata pengetahuan dengan cabang-cabang fiqh, dari pengetahuan berjual beli, menyewa, zihar, ini semua hukum-hukum fiqh yang detail-detail lah, ila dan li'an, atau dihasilkan oleh sesuatu pengetahuan lain yang lebih tinggi dan lebih mulia dari ilmu fiqh itu? Itu persoalan lah. Maknanya bila Imam Ghazali tanya tu, dia nak menekankan sebenarnya bukan hebatnya Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tu bukan kerana sangat kehebatan dia menghuraikan detail-detail hukum fiqh itu, tetapi kerana zuhudnya itu, kerana abidnya itu, kerana waraknya itu. Sebab itu mereka ini hebat. Itu poin dia. Kerana kalau hebat sekadar dari ilmu fiqh ni, kadang-kadang itu tidak menggambarkan kehebatan kerohaniannya, betul tak? Seorang mufti pun kalau dia boleh bagi fatwa sana sini, tapi dia sendiri tidak zuhud misalnya, tidak ni, dan mungkin dia juga melakukan perkara tersebut kerana sebab-sebab keduniaan misalnya, kan? Ini bukan mufti Malaysia lah ni, kerana nak dekat dengan pemerintah, nak supaya dia dikenali oleh manusia kerana kehebatan fatwa-fatwanya. Jadi itu tidaklah menggambarkan kehebatan dia pun, kan? Dia hanya hebat di dunia sajalah. Dia hanya hebat di mata pemerintah. Dia hanya hebat kepada orang yang suka untuk melihat aspek-aspek luaran saja. Tetapi kehebatan imam-imam besar yang kita sebutkan tadi adalah kehebatan kerohaniannya, kan? Itu maksud Imam Al-Ghazali. Dan lihatlah kepada mereka yang mendakwakan dirinya pengikut imam-imam itu, apakah mereka benar pada pendakwaannya atau tidak. Sedangkan pengikut-pengikut yang kononnya saya mengikut imam tersebut, yang ni lebih banyak kadang-kadang menggunakan kehebatan mazhab imam itu untuk menaikkan diri sendiri. Contohnya ini zaman Imam Ghazali pun dah ada ni, bukan zaman kita ni, zaman Imam Ghazali 1000 tahun dulu
pun sudah ada pengikut imam-imam besar itu yang tidak seperti mana cerminan sebenar imam tersebut. Mungkin mereka hebat dari sudut fiqah dan juga kefatwaan, tetapi dari sudut peribadinya tidak seperti imam-imam yang mereka dakwa itu merupakan imam mereka. Kita pun kena macam itulah. Kalau kita kata Imam Syafi'i itu imam kita, Imam Abu Hanifah tu imam ikutan kita, jangan ikut fiqahnya saja, kan, tapi ikut juga peribadi imam-imam ini yang begitu hebat sekali. Selesai bab kita. Bab kedua, berapa bulan kita baca ni, habis 2 bab baru. Hari ini kita nak masuk bab ketiga. Bab ketiga dalam kitab bab ketiga dalam kitab pertama Ihya Ulumuddin ini bertajuk ilmu yang dianggap oleh orang awam terpuji tetapi sebenarnya tidak. Kita kena ingat yang kita baca kitab ni, bab ilmu ni, Kitabul Ilm, kita masih lagi dalam perbahasan ilmu saja. Bab ketiga ni nak menjelaskan ada ilmu yang dianggap oleh orang awam sebagai terpuji tapi sebenarnya tidak. Jadi bab ini akan menjelaskan lebih lanjut apa yang menyebabkan sebahagian ilmu itu menjadi tercela sedangkan asalnya tidak, dan penjelasan menggantikan nama-nama ilmu seperti fiqh, ilmu tauhid, tazkir dan hikmah dan lain-lain lah. Panjang dia punya tajuk pun panjang. Okey, kita masuk kepada penjelasan sebab tercelanya ilmu. Macam mana satu-satu ilmu tu walaupun asalnya baik tapi boleh jadi ilmu yang tercela. Kata Imam Al-Ghazali, mudah-mudahan anda mengatakan bahawa ilmu ialah mengetahui sesuatu menurut yang sebenarnya. Kadang-kadang pelik sikit terjemahannya. Terjemahan Melayu ni dia jadi pelik. La'allaka taqulu dalam bahasa Arabnya. Atau mungkin kita boleh terjemahkan mungkinlah. Mungkin anda akan mengatakan bahawa ilmu ialah mengetahui sesuatu menurut yang sebenarnya. Kan? Apa makna ilmu? Ilmu maknanya kita tahu sesuatu tu seperti mana ia sebenarnya. Itulah ilmu. Kan? Kalau kita kata saya ada ilmu tentang botol air, tapi sebenarnya ilmu yang kita tahu tu adalah tentang cawan, bukan botol. Jadi itu tidak, ilmu itu tidak mengetahui benda yang sebenarnya. Yang dikatakan ilmu itu ialah sesuatu yang kita tahu tentang sesuatu selari dengan hakikat sebenarnya. Itu antara takrifan ilmu lah. Dan ilmu itu kata Imam Al-Ghazali adalah salah satu daripada sifat Allah. Kan? Antara sifat Allah yang 20 itu adalah sifat yang wajib itu adalah al-ilm. Kan? Allah itu maha mengetahui, ataupun Allah itu ada ilmu. Maka bagaimanakah sesuatu itu menjadi ilmu, dan bagaimanakah ia juga akan menjadi ilmu yang tercela, kata Imam Al-Ghazali. Ini perbahasan yang akan diceritakan selepas ini. Ketahuilah kiranya bahawa ilmu itu tidaklah tercela kerana ilmu itu sendiri. Ilmu itu dia tidak jadi buruk kerana dirinya sendiri. Tetapi tercelanya ilmu itu adalah pada hak manusia. Ilmu itu jadi tercela disebabkan oleh manusia yang mempelajari ilmu tersebut. Dan kenapa dia boleh jadi tercela? Ada 3 sebab yang berkaitan dengan manusia ni. Pada ilmu yang berkaitan dengan manusia ada 3 sebab yang menjadikan ilmu itu tercela. Sebab yang pertama kata Imam Al-Ghazali adalah ilmu itu membawa, ketika ilmu itu membawa kepada satu kemudaratan. Dalam terjemahan dia kata kemelaratan. Itulah tu yang kata terjemahan ni kadang-kadang dia tak berapa tepat. Dia maksudnya tu kemudaratan. Kalaulah sesuatu ilmu itu kita pelajari dan dia membawa kepada kemudaratan, maka ilmu itu tercela. Baik bagi yang mempunyai ilmu atau bagi orang lain
yang tidak mempunyai ilmu. Kan? Sama ada mudarat itu pada orang yang belajar ilmu tu, ataupun mudaratnya akan kena pada orang lain. Bukan orang yang belajar, tapi kepada orang lain. Contoh, apa contoh dia? Contohnya seperti ilmu sihir atau ilmu mentera-mentera ni. Kenapa dia tercela? Kerana dia akan memberi mudarat kepada orang, dan dia dipelajari kadang-kadang untuk membawa mudarat kepada orang lain. Itu memang sebenarnya, kan? Itulah hakikat ilmu sihir dan mentera-mentera ni, kerana ia diakui oleh Al-Quran yang sedemikian. Al-Quran sendiri mengakui bahawa ilmu sihir itu merupakan ilmu yang memudaratkan, dan ilmu itu menjadi sebab yang membawa kepada penceraian antara suami isteri, kan? Cemburu misalnya, sihir disihirnya orang tu, kan? Sebab tak dapat, sebab dia tak dapat, biar orang tu pun tak dapat juga. Orang yang dapat orang tu pun mesti tak dapat macam aku juga. Kan teruk tu, kan? Jadi caranya apa? Caranya antara lain disihirkan. Jadi ilmu sihir itu sendiri memang ma'ruf digunakan untuk merosakkan orang. Jadi apa manfaatnya? Sebab itu dia termasuk dalam ilmu yang tercela. Dan ilmu itu, dan Rasulullah SAW sendiri pernah disihir orang sampai sakit kerananya. Sampai Rasulullah sendiri sakit disebabkan oleh sihir. Maka malaikat Jibril alaihissalam datang menyampaikan berita itu kepada Nabi, dan mengambil benda sihir itu dari bawah batu pada dasar sebuah telaga, sebuah sumur. Mana ini real, sebab Nabi sendiri pun, Nabi yang maksum itu pun, dari sudut jasmaninya pernah terkena sihir, dan Jibril datang untuk mengkhabarkan kepada Rasulullah tentang sihir yang kena pada baginda, dan minta baginda pergi cari benda yang digunakan untuk menyihirnya itu pada dasar sebuah telaga. Memang ada hadis yang menceritakan tentang perkara tersebut. Dan sihir ini, kata Imam Al-Ghazali, adalah semacam keadaan yang diambil dari pengetahuan dengan khasiat-khasiat benda. Hakikat sihir itu adalah satu ilmu yang menggunakan khasiat-khasiat yang ada pada benda, disertai dengan hitungan tentang terbit bintang-bintang. Dia ada gabungan antara astrologi, ilmu-ilmu bintang, dengan ilmu tentang benda lah, tentang biologi ataupun tentang khasiat benda-benda. Dari benda-benda itu diperbuat satu boneka menurut bentuk orang yang disihirkan. Kita pun selalu tengok movie, dan diintip sesuatu waktu tertentu dari terbit bintang-bintang, dan disertai pembacaan kalimat-kalimat yang berasal dari kufur dan keji yang menyalahi syariat. Jadi tak ada benda yang baik pada sihir ni, kan? Astrologi itu sendiri satu ilmu yang tidak bermanfaat, kerana dia merupakan jangkaan-jangkaan yang kita pun tak tahu betul atau salahnya. Dulu kecil-kecil adalah tengok surat khabar, ada kita ni bintang apa, ikut tarikh lahir. Saya 1 Januari lahir, saya bintang saya Capricorn. Jadi kita pun seronok dah tengok surat khabar Capricorn, orangnya sabar. Wah, kita pun banggalah. Tetapi cemburu, macam-macam yang diceritakan, entah betul entah tidak. Ini sebahagian daripada nujum lah, orang katakan ilmu nujum. Nujum tu bintang lah, najmu tu bintang, ilmu nujum, astrologi, astronomi okey, tapi astrologi ni menggunakan kosmos ni, tetapi membuat jangkaan-jangkaan berdasarkan firasat-firasat, berdasarkan kedudukan bintang dan lain-lain lagi. Bab itu yang jadi syirik tu, kerana sudah mula mengambil kuasa Tuhan, telah mula menjadi mengambil tempat
Allah untuk menentukan nasib seseorang. Itu yang jadi tak betul. Dan menggunakan kalimat-kalimat yang kufur, kan? Kalimat-kalimat yang dibaca pun tidak syar'i, bukan datang daripada Al-Quran atau hadis. Dan dengan kalimat-kalimat itu sampai kepada meminta tolong kepada syaitan. Dia boleh jadi khawarikul adah, kan? Maknanya benda tu boleh jadi sihir ni, dia salah satu daripada kejadian yang melanggar adat. Dia tak biasa, luar biasa lah, benda-benda yang luar biasa. Dan ini tidak mustahil bagi Tuhan. Tuhan juga boleh memberikan perkara-perkara yang dipanggil khawarikul adah, yang mencari adat ni, yang bukan macam kelaziman biasa ni, kepada orang-orang yang kafir, kepada orang yang kufur kepada Allah, yang syirik kepada Allah pun Tuhan bagi juga kelebihan ini. Tetapi kelebihan itu lebih kepada, dia panggil istidraj. Kelebihan itu lebih untuk menjauhkan lagi mereka dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan boleh juga berlaku perkara yang luar biasa ni kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Taala. Yang paling dekat ialah para nabi. Dan peristiwa-peristiwa luar biasa yang berlaku pada para nabi itu dipanggil mukjizat. Jadi kalau dia berlaku pada para nabi, dia dipanggil mukjizat. Tujuannya apa? Untuk melemahkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh para nabi yang menentangnya, menentang mereka. Dia juga boleh berlaku kepada orang-orang yang tidak sampai ke tahap nabi tetapi yang dekat dengan Allah Ta'ala, iaitu para awliya. Benda-benda luar biasa ni, boleh terbang lah, boleh jalan atas air lah, tetapi yang itu dipanggil sebagai karamah. Dipanggil sebagai karamah. Karamah ini bermaksud kemuliaan, diberikan kepada orang-orang yang dekat dengan Allah ini untuk menunjukkan kemuliaan mereka. Tapi dia bukan iktisab, dia bukan benda yang dicari, bukan benda yang acquired, bukan benda yang dipelajari oleh para awliya itu, tapi diberi oleh Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala memberikan mukjizat kepada para nabi. Kan? Jadi kalau ada yang kata dia kebal, boleh buktikan pula, kan? Gantung apa, macam mana? Saya terlibat dengan panel fatwa juga. Ada kes kumpulan yang dia kebal, dia boleh buktikan dia kebal tu. Duduk tengah-tengah, lepas tu 10 orang datang serang dengan pisau, semua tumbang. Bila tanya macam mana dia orang boleh dapat benda-benda ni, ini karamah. Dia kata ini bukan karamah. Karamah bukan boleh kita usahakan. Karamah itu diberi oleh Allah Ta'ala. Orang yang wali itu sendiri, dia tak tahu Tuhan nak beri benda tu kepada dia, kan? Sebagaimana Nabi juga, ketika Nabi dikurniakan mukjizat, Nabi itu tak tahu yang dia akan diberikan mukjizat. Jadi peristiwa itu boleh berlaku kepada Nabi, kepada para awliya, hatta kepada orang biasa macam kita ni pun boleh berlaku juga. Boleh berlaku aksiden, teruk, hancur kereta tapi tak mati. Itu dipanggil ma'unah. Itu istilahnya dipanggil al-ma'unah. Ma'unah ni maksudnya pertolongan. Allah Ta'ala memang nak tolong. Jatuh budak daripada tingkat 12 tak mati. Kalau ikut lazim adatnya, tingkat 5 pun mati. Ini kan pula tingkat 13. Tapi boleh berlaku perkara-perkara luar biasa. Dan itu Allah Ta'ala punya kuasa, kan? Allah Ta'ala punya kuasa. Jadi itu dipanggil al-ma'unah. Jadi banyak. Tapi yang sihir ini salah satu daripadanya. Sihir ini satu bentuk keluar biasaan yang berlaku, tetapi ini satu bentuk istidraj. Dia boleh berlaku, tetapi itu adalah dengan bantuan syaitan, iblis, jin dan lain-lain lagi. Dari keseluruhan itu, dengan hukum Aisyah lah ke? 5 minit ke? Nampak macam tu, okey. Dari keseluruhan itu, dengan hukum kehendak Allah Ta'ala di luar kebiasaan, terjadilah hal-hal yang luar biasa pada diri orang yang disihirkan. Dia masih kuasa Allah Ta'ala,
tapi disalahgunakan melalui ilmu sihir. Dan mengetahui sebab-sebab tersebut dari segi dia itu pengetahuan tidaklah tercela. Katalah kalau kita pergi belajar sihir sebagai nak tahu saja, dia tak tercela. Katalah kita nak lawan orang sihir, kan? Kita ni dilantik sebagai grup Ghostbusters, kan? Kan cerita lawan hantu tu kan. Tapi dalam Islam lawan sihir lah. Kita kena belajar sihir tu. Kalau tidak, macam mana kita nak tahu dia punya kat mana dia punya apa salah silap tu kan? Jadi di situ kalau kita sekadar belajar, kata Imam Ghazali, dia tidaklah tercela. Tetapi tidaklah dia itu membawa kebaikan. Tapi kalau belajar pun apa kebaikannya? Kan yang tadi itu pun kalau nak lawan sihir tak payahlah belajar sihir juga. Kita ada ruqyah, kita ada banyak cara-cara lain untuk melawan sihir kan. Ini kita belajar sihir, silap-silap kita pula nanti seronok, aku pun macam boleh buat orang ni kan. Sudah. Jadi kata Imam Ghazali, sihir ini dari mana segi pun dia tak ada kebaikan. Selain daripada mendatangkan kemudaratan kepada makhluk Tuhan. Maka jalan kepada kejahatan adalah kejahatan. Apa-apa sahaja perkara yang membawa kepada kejahatan, yang membawa tu adalah kejahatan. Kan? Maknanya apa-apa sahaja jalan yang membawa kepada kejahatan, jalan tu sendiri merupakan satu kejahatan juga. Tak boleh kita kata saya mencuri tapi saya ada niat baik tau. Kan? Saya mencuri ni nak jadi Robin Hood. Saya nak curi harta orang kaya-kaya ni, saya nak bagi ke orang miskin. Tak boleh, sebab curi itu sendiri merupakan jalan kepada benda yang haram. Sebab itu dia dah muhkamat dalam hukum fiqh pun, mencuri itu memang kesalahan. Jadi tak boleh kita bagi alasan macam-macam mencuri kerana kebaikan, membunuh kerana kebaikan kan. Kecuali bil haq. Macam membunuh tu ada yang telah disebut secara jelas kan, jihad fisabilillah, memang membunuh juga. Tapi membunuh dalam jihad itu membunuh dengan hak, bil haq, memang disebut secara jelas, itu tak apa. Tapi ini yang saja-saja nak bunuh orang ni kan, seronok membunuh, itu tak boleh. Maka itulah sebabnya ilmu sihir itu menjadi ilmu yang tercela. Jadi ilmu sihir ni salah satu contoh kategori ilmu yang tercela, ilmu yang mazmumah. Bahkan orang yang mengikuti seorang aulia Allah untuk dibunuhnya, di mana aulia itu sudah bersembunyi daripadanya pada satu tempat yang terjamin, apabila orang zalim menanyakan tempat aulia itu, maka tidak boleh memberitahukannya, tetapi wajib berdusta. Kan? Maksudnya kalau ada seorang, ni contoh je lah Imam Al-Ghazali bagi, kalau ada seorang yang baik, seorang wali misalnya, nak dibunuh, dia bersembunyi pula, dan kita tahu tempat persembunyiannya, ada orang zalim yang nak membunuh tu datang bertanya kepada kita, maka ketika itu kita wajib menyelamatkannya, kan? Walaupun dalam keadaan berdusta. Jadi ini disebut cara ni kan, dalam hadis pun ada disebut. Tapi bukan bohong-bohong yang kita biasa buat tanpa ada sebab yang baik. Sebab dalam hadis yang lain juga mengatakan orang yang bercakap tetapi berbohong itu salah satu daripada sifat munafik. Okey, dua minit lagi. Menerangkan tempat persembunyian aulia itu adalah menunjukkan dan memfaedahkan pengetahuan tentang sesuatu menurut yang sebenarnya, tetapi itu tercela sebab ia membawa kepada kemudaratan. Tadi kita balik bercontoh tadi. Kalau ada orang baik, seorang wali datang, dikejar oleh seorang yang zalim, orang zalim tu datang nak bunuh dia, kita tahu tempat persembunyiannya, tapi bila ditanya oleh orang zalim tu, kita wajib berbohong untuk menyelamatkan dia. Walaupun ilmu kita tentang
adanya wali yang sedang bersembunyi itu benar kan, tetapi dalam hal itu kita tak boleh menyatakan ilmu yang kita ada tu kepada orang yang jahat. Sebab nanti orang yang jahat itu dengan ilmu yang kita beri itu dia akan membunuh, dia akan buat kejahatan. Jadi ada ketikanya memang kita kena menyembunyikan kebenaran disebabkan mudarat yang lebih besar. Itu maksud di sini. Jangan sebab saya kena jujur ni, betul orang tu dekat sana, pergilah bunuh. Kita menjadi salah satu jalan kepada kejahatan nanti. Kalau kita beritahu juga, kita menjadi salah satu jalan kepada kejahatan dan kita juga jahat. Itu maksudnya lah. InsyaAllah nanti kita cuba jelaskan lagi pada pertemuan yang akan datang insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.